Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kisah-kisah seram. Kisah seram kali ini adalah sebuah kisah seram yang aku nak kongsikan kepada para pendengar. Kisah seram ni berlaku pada satu jalan, iaitu jalan UK Perdana tahun 2000. Pengalaman ni aku sendiri yang alami. Ketika tu aku pulang daripada tempat kerja aku pada satu malam. Sebelum tu aku nak beritahu dulu lokasi tempat ni. Dulu jalan UK Perdana ni pada masa tahun 2000 ni, jalan dia masa tu masih baru lagi dan ramai yang tak gunakan jalan ni lagi. Masa tu penduduk kat UK Perdana pun tak berapa ramai, pasal ramai tempat-tempat yang masih belum dibuka. Dan nak pergi ke jalan UK Perdana tu ada sebuah kampung lama. Kampung tu diberi nama Kampung Perak. Sekarang Kampung Perak tu dah tak ada dah. Sekarang dah diganti Taman Bistaria UK Perdana. Jadi pada suatu malam tu aku dijemput oleh seorang kawan aku, Dani, bukan nama sebenar, untuk ikut dia ke tempat kerja. Pada hari itu aku tidak bekerja kerana pada hari itu aku sedang bercuti. Jadi aku ni sebelum tu aku nak kenalkan diri aku adalah seorang yang sporting, yang suka buat lawak dan baik hati. Itulah yang sering kawan-kawan aku perkatakan kepada diriku. Kerana ingin tidak mengecewakan kawan-kawanku, lalu aku ikutkan saja kehendak mereka. Aku pun bersiap dan terus beredar dari rumahku. Semasa aku berada di tempat kerjaku, keadaan agak biasa. Masa aku mula nak pergi tempat kerja aku, memang tak ada apa-apa yang berlaku. Jalan UK Perdana ni pada masa tu agak gelap dan tak banyak lampu-lampu jalan yang dipasang. Sebab masa tu jalan tu masih baru lagi. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu saja yang dinyalakan lampu. Itu pun di kawasan Simpang 3 nak menghala ke jalan Bukit Antarabangsa. Pada masa tu jalan tu saja yang ada lampu. Jadi kawasan ni memang agak gelap dan seram, agak menakutkan. Pasal kalau malam kalau tengah malam, biasanya dalam pukul 12 ke atas memang tak ada kereta yang lalang kat situ. Dan jalan ni pula dulu ramai yang ceritakan tentang kisah-kisah seram yang berlaku di satu kawasan. Tapi bukan satu kawasan, dia banyak lagi kawasan-kawasan yang lain. Tapi aku nak cerita ni adalah satu kawasan, iaitu di mana pada ketika tu ada sebuah food court. Di simpang jalan nak pergi ke nak pergi ke Bukit Antarabangsa pada masa tu. Jadi aku pun dekat food court tu, orang ramai buah mulut daripada orang yang bercerita di kawasan tu agak keras. Sebab ramai yang pernah lihat seorang wanita, seorang perempuan yang berambut kerinting panjang sampai ke pinggang,
Pakaian wanita tu berwarna merah. Agak seksi pakaian dia. Tapi wanita tu selalu muncul di kawasan tu pada lebih kurang jam pukul 1, pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi dia akan keluar daripada kawasan tu. Pada masa tu yang aku nak cerita pengalaman aku ni, masa tu food court tu, yang pelik yang food court ni, sebelum tu memang ramai, memang meriah food court ni. Memang ramai orang duk makan kat situ. Tapi lama kelamaan food court ni semakin hari semakin sepi dan sunyi, dan akhirnya food court tu tutup. Kisah yang berlaku daripada pengalaman aku ni, pada masa tu aku nak balik daripada UK Berana. Aku datang ke tempat kerja aku tu sebab aku dipanggil oleh kawan aku untuk datang lepak dengan orang. Jadi aku pada masa tu aku dah rasa mengantuk sangat. Jadi aku pun malam nak lepak dah malam tu. Lebih kurang dalam pukul 2:30 pagi pada masa tu. Jadi aku minta kawan-kawan aku dia hantar aku. Tapi kawan aku ni sibuk, dia kata dia tak boleh nak hantar aku. Jadi aku nekat juga, aku nak balik juga. Macam jalan kaki pun jalan kaki lah, aku kata. Aku nekat masa tu. Jadi aku pun mulalah jalan kaki untuk balik ke rumah aku. Aku masa tu aku tinggal dekat dekat AU3, rumah setinggan masa tu. Jadi aku pun mula daripada UK Berana tu, aku turun ke bawah tu. Masa tu dalam keadaan yang gelap gelita. Memang aku pun nak tengok diri aku pun aku tak nampak. Tapi aku redah kat jalan tu sebab aku tawakal pada Allah Ta'ala. Cuma pada masa tu cahaya yang ada hanyalah cahaya bintang dan cahaya bulan saja. Tapi tak berapa terang. Jadi aku pun mengatur langkah, aku turun, baca bismillah. Tapi bila aku nak sampai ke food court tu, aku memang terasa satu aura yang agak seram. Sebab bila aku teringat kisah-kisah yang orang duk cerita tu tentang tempat ni berhantu, dikatakan ada langsui di kawasan tu. Jadi bila aku sampai kat kawasan tu, aku nampak jelas pada masa tu dalam samar-samar tu aku nampak jelas ada seorang wanita muncul. Dia muncul dia masa tu dia jempuran jalan. Muncul di belakang jalan. Jadi aku pun nampak masa tu tak berapa jauh daripada aku. Jadi aku fikirlah, wanita ni daripada mana tiba-tiba je muncul kat sini. Aku tak nampak pun dia ada kat simpang tu tadi. Tapi tiba-tiba je dia ada dan dia terus lintas jalan. Pakaian wanita ni sama yang seperti orang duk cerita dengan aku. Rambut dia panjang, berebang. Ini adalah kisah benar, bukan kisah yang aku reka-reka. Ini adalah satu pengalaman misteri yang pernah aku alami sendiri. Jadi masa tu aku pun cepatkan jalan aku. Aku tak takut. Aku memang aku rasa memang aku tak perlu takut dengan perempuan ni. Jadi aku percepatkan jalan aku nak tengok perempuan ni nak pergi mana. Jadi aku pun ikut belakang dia. Bila aku ikut belakang dia sampai ada satu kawasan masa tu kawasan yang berpokok-pokok hutan kawasan hutan. Sebab sebelah kawasan hutan tu memang ada satu kawasan construction. Dulu kampung Perak, tapi kawasan Kampung Perak tu masa tu masih ada lagi orang tinggal. Tapi dia dah start nak buat jalan dah masa tu. Jalan tapi belum ada tar lagi. Masih jalan pasir lagi. Belum ada tar lagi. Jadi bila aku sampai nak sampai ke simpang untuk masuk ke Kampung Perak tu, tiba-tiba aku nampak ada satu simpang lain dah. Sebenarnya simpang tu tak pernah wujud pun. Tapi aku nampak satu simpang tu apabila perempuan tu masuk ke simpang tu. Bila perempuan tu masuk simpang tu, aku tahu perempuan tu dah hilang. Perempuan tu hilang di kawasan tu. Masa tu lebih kurang dalam pukul 3 lebih. 3.40, 3.50 pagi lah. Jadi bila aku sampai situ, aku tahu perempuan tu tak ada. Jadi aku pun berlagi lah untuk sampai ke tempat tu. Pasal aku nak tahu siapa perempuan ni. Dia hilang dalam hutan tu. Jadi bila aku pergi ke hutan tu, aku tengok hutan tu memang ditutup dengan zeng tau. Ditutup zeng. Masa tu malulah kawasan construction dan masa jalan raya pun belum betul-betul siap lagi. Jadi bila aku sampai situ, aku tengok perempuan tu hilang kat situ. Jadi aku cari zeng. Pasal memang kawasan tu gelap, memang tak ada lampu. Takkanlah ada orang tinggal dalam ni. Aku fikir takkanlah kongsi tinggal kat sini. Dan daripada mana wanita tu datang? Takkan wanita tu bekerja kat rumah orang pukul 3 pagi bawa balik? Cuba fikir kan.
mustahil lah benda yang orang kata bila Allah nak bagi kita nampak sesuatu perkara yang pelik ataupun makhluk yang lain, Allah boleh bagi kita. Pasal Allah nak uji kita tentang kita punya ketetapan hati kita, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan kepada makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Jadi bila aku sampai kat situ, aku tengok memang tak ada perempuan tu. Jadi aku pun rasa marah lah masa tu. Aku rasa marah pasal seperti macam dicabar lah, tercabar rasa kan. Jadi aku pun terajang pintu zen tu. Aku terajang, aku panggil perempuan tu, kata kau keluar kalau kau berani. Kalau kau bukan jenis makhluk yang nak nakut-nakutkan aku, kenapa kau muncul secara tiba-tiba? Jadi aku panggil dia, aku cakap keluar kalau berani. Aku tunggu situ sampailah masuk waktu azan subuh. Kau bayangkan lama, daripada pukul 3 lebih tu sampai pukul 5 lebih, sampai orang azan subuh, baru aku beredar daripada kawasan tu. Tapi aku rasa pelik. Aku pelik pasal apa? Pasal aku lihat ada satu simpang di kawasan tu. Sedangkan kawasan tu memang tak ada simpang pun. Dia hanya kawasan tepi jalan, divider tepi jalan. Dulu tak ada divider, sekarang dah ada divider. Sekarang jalan pun dah baru, dah cantik, dah ada highway, dah ada jambatan. Dulu tak ada. Dulu kawasan tu hanyalah kawasan yang sunyi dan sepi, kosong. Jadi aku pun cakap pada azan subuh tu, aku cakap benda ni memang Allah sengaja nak tunjuk kat aku. Memang dia sengaja nak takut-takutkan aku. Tapi Allah tak bagi aku jadi orang penakut pada masa tu. Allah jadikan aku orang yang berani dan semakin berani pada masa tu. Jadi aku cabar dia untuk keluar jumpa aku, tapi dia tak keluar. Jadi aku pun teruskan perjalanan aku lah. Tapi masa tu aku ambil shortcut. Aku masuk dalam kampung Perak. Aku masuk dalam kampung Perak dan aku singgah dekat rumah kawan aku pada ketika tu. Aku cerita pengalaman aku yang baru sebentar tadi. Aku telah berjumpa dengan seorang wanita yang sangat menakutkan. Sebab masa tu masa aku nampak perempuan tu, hati aku terus cakap apa tau? Syaitan. Dia tak cakap tu perempuan, tapi dia kata tu syaitan. Jadi aku ikutkan perasaan hati aku yang mengatakan itu adalah syaitan. Kalau manusia, bagaimana dia boleh hilang? Dan kenapa dia hilang di kawasan berluka tersebut? Kalau anda ada pengalaman yang sama macam aku, anda boleh komen kat bawah tu. Anda boleh sampaikan kepada aku berkenaan dengan pengalaman anda. Ini adalah pengalaman aku sendiri, yang pernah aku berjumpa seorang demi seorang. Jadi bila aku cerita kat kawan aku, kat rumah dia, kat kampung Perak tu, jadi kawan aku cakap, memang ramai orang cerita lah, memang kawasan tu adalah kawasan yang mana dulu kawasan tu macam dah kubur, macam satu kawasan kubur. Bila dulu kampung Perak ni banyak kes berhati, kes bunuh tau. Kes bunuh, pasal hutang, pasal perempuan, pasal isteri dilari orang lain. Jadi bila kes macam tu selalu akan jadi satu kes pembunuhan di kawasan tu. Memang banyak lah. Ada satu kawasan dekat dalam kampung Perak tu. Kawasan tu orang memang jarang lalu lah. Memang orang tak bagi lalu kawasan tu. Pasal dulu kes kat situ adalah kes orang mati di simen, hidup-hidup kat situ. Pasal aku anak jati sini, aku tahu cerita-cerita kat kawasan ni. Kalau ada anak jati yang tengok filem aku ni, kisah aku ni, dia mesti tahu ni kawasan ni. Kawasan Kampung Perak Lama dan juga Jalan UK Perdana Lama. Jadi bila aku cerita kat kawan aku kata memang kawasan tu memang ramai orang yang duduk cerita, mengatakan tempat tu memang keras. Memang ada ramai orang jumpa langsui. Kalau korang nak tahu langsui, yang aku jumpa tu adalah langsui. Tapi sebenarnya langsui ni dia berani dengan orang tau. Tapi pada hari tu kenapa dia takut dengan aku? Dia jalan laju. Dia tanpa menoleh ke belakang, dia jalan memang agak laju. Aku kejar dia. Pada masa tu aku lagi kejar dia, tapi dia laju, dia hilang. Tujuan aku pasal aku nak tengok hantu kan. Aku tahu hantu ada rezeki aku. Jadi aku nak pergi tengok lah. Tapi rupanya hantu tu takut dengan aku, dia hilang. Kisah aku ni. Kalau korang datang ke kawasan ni, tapi sekarang mungkin dah tak ada lagi lah. Kalau ada pun biasa van terbalik, kereta terbalik dekat kawasan bawah tu dengan kawasan atas. Memang selalu akan terjadi lah benda-benda tu.
Kemalangan tu biasa. Tapi tempat yang aku jumpa ni, yang Pukot dia dulu, memang kawasan tu ada satu kawasan kemalangan yang selalu berlaku, kawasan kemalangan. Dan ada juga kemalangan yang mengakibatkan mati ya. Ada orang mati kat situ pasal insiden ada yang masuk dalam sungai. Dia kat situ ada satu kawasan sungai. Sungai tak besar sangat lah, tapi dalam dia macam gaung sikit. Jadi dia jatuh ke dalam tu, mati. Jadi kalau anda suka dengan cerita aku ni, boleh kongsikan ataupun komen dekat cerita aku ni. Dan insyaAllah aku akan ceritakan lagi tentang pengalaman-pengalaman seram yang pernah aku alami. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, tekan loceng, dan sokong filem aku ni. Apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menonton.